Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Ustaz pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, para asatizah, para guru, para ulama, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang tidak saya boleh untuk sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir di dalam majlis ini tanpa mengurangkan sedikit pun kehormatan dan ketinggian kedudukan tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Dan ini kali kedua saya di sini. Tahun lepas sekali. Kuliah subuh juga katanya. Subuh juga. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya suka untuk kita sama-sama dengar dan ambil manfaat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan permulaannya hijrah kita kepada Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang baru ini, moga-moga Allah taala memberikan kita banyak kebaikan dan juga diampunkan dosa-dosa kita pada tahun yang lalu dan dilorongkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang baik. Jadi di sini saya ingin baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada matan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu yang disyarahkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Cuma kita ambil dia punya sebahagian daripada apa yang dibincangkan oleh Al-Imam Al-Jurdani, syarih kepada kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadis At-Tasi' wal-Ishrun, hadis yang ke-29, Tariqun Najah, jalan-jalan untuk mendapatkan kejayaan. Dan sesuailah kita pada hari ini, masuknya awal hijrah ini, untuk kita mengetahui jalan-jalan untuk kita mencapai kejayaan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Mu'adz adalah digelar sebagai Sayyidul Ulama. Di akhirat nanti beliau akan memegang liwat ataupun benderanya para ulama, yang semua para ulama nanti akan berada di bawah benderanya Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Wafat beliau di Jordan, terkena dengan taun al-Amwas, taun yang telah menyerang dan juga meragut nyawa ramai di kalangan para sahabat yang agung. Dan alhamdulillah saya sempat melawat maqam beliau di Jordan, dan bersama dengan beliau ada beberapa orang lagi, anak-anak beliau dan juga orang-orang saleh yang lain. Juga saya sempat melawat maqam Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, ahadul mubasysyirin bil jannah, yang juga dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syurga Allah taala, dan juga Sayyidina Syurahbil dan ramai lagi di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang wafat di Jordan pada ketika tersebut, atau digelar ataupun dikenal dalam sirah Asy-Syam. Maksudnya kalau kita pergi sebut dalam sirah bahawa diserang negeri Syam
dan Jordan termasuk Syam itulah. Dan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat ketika tersebut. Beliau adalah ulama alim di kalangan sahabat dan pernah diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke bumi Yaman pada umurnya yang sangat muda, iaitu 18 tahun. Dan ketika beliau ingin melangkahkan kaki beliau keluar daripada bumi Madinah Al-Munawwarah, beliau diiringi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang menarik tali kuda beliau. Jadi tali kekang kuda tadi ditarik oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di atas kuda, Nabi di bawah. Ditariknya baginda Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menarik kuda beliau, dan sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kalaulah nanti ditanya kepadamu, bagaimana kamu akan berfatwa? Maka kata beliau, saya akan berfatwa dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, kata beliau, saya akan berfatwa dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam sunnah, maka kata beliau, ijtahidu wa la alu. Saya akan berijtihad ya Rasulullah, dan saya tidak akan berlebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Sayyidina Muaz dan mendoakan beliau dengan kebaikan. Dan Sayyidina Muaz memahami bahawa itu adalah kali terakhir beliau bertemu dengan Rasulullah. Dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difahami oleh sahabat yang hatinya jernih, bersih, bahawa ini adalah pertemuan yang terakhir. Dan beliau menangis dan pergi ke Yaman, dan beliau kembali semula setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ini pengiktirafan ataupun keizinan daripada Nabi kita Muhammad kepada Sayyidina Muaz untuk berfatwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau ini muda tetapi didoakan dengan kebaikan, diberikan oleh Allah taala dengan ilmu yang luar biasa. Baik, daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya apa amal yang boleh menyebabkan saya masuk ke dalam syurga, wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan saya daripada neraka. Ini soalannya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi bila disebut akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah ay yakunu sababan fi dukhuli iyyaha la min haitsu dhatuh. Makna di sini Sayyidina Muaz bertanya dengan amal yudkhilunil jannah, iaitu maksudnya sebab yakunu sababan fi dukhuli iyyaha la min haitsu dhatuh. Jadi bukan pada zat amal itu sendiri, tapi sebab untuk saya mendapatkan kedudukan dan juga memasuki syurga Allah taala. Bal min haitsu qabuluhu bi mahdhi fadlillah taala. Jadi di sini bila mana beliau menyebut akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Yudkhilunil jannah maknanya apa dia? Iaitu saya dimasukkan ke dalam syurga dengan fadilatnya Allah Ta'ala. Bukan saya masuk ke dalam syurga dengan sebab amal saya. Cuba tengok tuan-tuan, bahasanya orang yang soleh, bahasanya orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak kata, ya Allah, ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya amalan yang menyebabkan saya masuk ke dalam syurga. Tak. Ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya amalan yang menyebabkan saya dimasukkan ke dalam syurga. Beza kan bahasa. Ini adalah tarbiyahnya siapa ya tuan-tuan yang dirahmati Allah? Orang yang boleh berbahasa sedemikian. Kalau orang ini bukan orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendapatkan didikan daripada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kalau kita baca hadis ni saja pada permulaan tahu dah adab dia. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah. Nah, tolong maklumkan kepada saya amal yang boleh menyebabkan saya dimasukkan ke dalam syurga. Bukan saya masuk ke dalam syurga sebab amal tadi. Bukan saya masuk begitu, tapi saya dimasukkan oleh Allah sebabkan kerana fadlullah, kelebihan, kemuliaan yang Allah Taala berikan. Di sini bal min haitsu qabuluhu bi mahdi fadlillah taala alladhi bihi dukhulul jannah. Wa bidza yajma'u baina hadha wa baina al-hadits al-Bukhari. Dan dengan hadis ini digabungkan dengan hadis al-Imam al-Bukhari, yang mana al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul. Para sahabat Nabi kita mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Seorang tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kamu juga begitu ya Rasulullah.
Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Ya, begitu juga aku, kata Rasulullah. Aku juga tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan sebab amalanku, tapi aku masuk dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pengajaran penting kepada kita, bahawa jangan kita memandang kepada amal kita. Jangan kita tengok kita melakukan amal soleh, itu adalah sebab untuk kita masuk ke dalam, atau bukan, itu menjadi perkara penting untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi ini mengajar kepada kita untuk kita menafikan apa yang kita lakukan, ataupun menidakkan, membutakan mata kita daripada melihat amal kita. Sebaliknya melihat kepada yang menjadikan amal kita tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang jadikan amal kita bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaib orang yang amalnya dijadikan oleh Allah, dia memandang pada dirinya pada ketika tersebut. Ini orang gila. Nah, tuan-tuan, kalau kata esok semalam ada sahabat kita bangkit tahajud, jiran kita bangkit tahajud, kita tahu dia bangkit tahajud. Tiba-tiba paginya kita duduk depan rumah, duduk bangga seorang-seorang, muka hidung kembang, ya. Lepas tu duduk syok. Lepas tu orang tanya, ni awak nampak syok ni pagi-pagi ni? Nah, awak tu bahasa Kedah kita, dia kenapa nampak syok ni pagi-pagi ni? Dia pun beritahu, kata semalam jiran saya bangun tahajud. Baik, orang lain bangun tahajud, kita pula lebih bangga. Ini orang panggil tak ada kerja, faham? Orang Kedah kata tak ada kerja. Buat kerja apa ni? Orang lain buat amal, dia yang seronok. Nah, macam tu juga kita yang tiap-tiap hari kita berbangga dengan amal yang kita buat, sedekah yang kita bagi, solat yang kita dirikan, zakat yang kita keluarkan. Nah, lagi amal kebajikan yang kita buat, itu bangga dengan diri kita. Padahal yang buat siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, tiba-tiba berbangga dengan amal tersebut, bermakna kita tertipu dengan diri kita sendiri. Nah, jadi di sini juga sebagian para ulama kata mungkin tafsiran kepada hadis akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, mungkin maksud di sini yudkhilunillahu bihil jannah ay bisababi qabuli. Ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya amalan yang Allah Ta'ala dengan sebab amalan tadi memasukkan ke dalam saya ni ke dalam syurga Allah Ta'ala, karena Allah menerima amal saya tersebut. Itu mungkin makna dia dulu. Nah, jadi maksud di sini yudkhilunillah al-jannah, maksudnya Allah memasukkan saya ke dalam syurga Allah Ta'ala qabla atau biduni azabin, tanpa azab. Ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya apa amalan yang menyebabkan saya masuk ke dalam syurga tanpa diazab. Pun juga makna begitu. Nah, baik. Sebab ada riwayat di dalam hadis Nabi yang tadi kita baca, wa yuba'iduni 'anil nar. Disebut tanya, ya Rasulullah, tolong maklumkan kepada saya apa amal yang menyebabkan saya masuk ke dalam syurga, dan apa amal yang menyebabkan saya jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ni seolah-olah kita faham soalan tadi ditanya, apa amal yang boleh saya masuk terus tanpa masuk neraka dulu? Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini ada riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh Sayyidina Imam Ahmad, riwayat tersebut mengatakan bahawa perkataannya, inni uridu an as'alaka an kalimatin qad amradatni wa asqamatni wa ahzanatni. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada kamu satu kalimah. Di kalimah di sini bukan makna kalimah dengan maksud jumlah yang berfaedah. Saya ingin tanya kepada kamu, ya Rasulullah, satu soalan yang berfaedah. Apa dia? Qad amradatni, yang kalimah tersebut menyebabkan saya sakit. Wa asqamatni, juga maknanya sakit. Wa ahzanatni, yang mana kalimah tersebut menyebabkan saya jadi sedih, ya Rasulullah. Qala sal amma syi'ta, yang mana Nabi kata, tanyalah apa yang kamu inginkan. Qala akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata la as'aluka ghairah. Ya Rasulullah, tolong maklum kepada saya amalan yang menyebabkan saya boleh masuk ke dalam syurga yang saya tidak akan tanya selainnya. Ini saya soalan saya. Tuan-tuan cuba faham, cuba tengok balik. Sayyidina Muaz bin Jabal jatuh sakit. Sayyidina Muaz bin Jabal jadi sedih, setiap hari berfikir bagaimana nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak tanya benda lain melainkan itu saja.
Sayyidina Muaz tak tanya, ya Rasulullah tolong maklum kepada saya jalan-jalan untuk saya jadi kaya ya Rasulullah. Saya nak jadi kaya macam mana? Apa jalan untuk menyebabkan saya ni jadi orang sayang kepada saya? Tidak. Apa amal yang menyebabkan saya akan masuk ke dalam syurga nanti? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inni uridu an as'alaka an amrin wa yamna'uni anhu makan hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Tuan-tuan, kata Sayyidina Muaz, saya nak tanya soalan. Ni riwayat ni gabung ni, tuan-tuan. Jadi riwayat tadi terus ditanya. Tolong maklum kepada saya apa amalan yang boleh menyebabkan saya masuk syurga, menjauhkan saya daripada neraka. Riwayat yang kedua Imam Ahmad, ya Rasulullah tolong maklum kepada saya satu perkara yang saya ni sentiasa fikir kalimah ini. Soalan ni lah. Yang soalan ni menyebabkan saya sakit, soalan ni menyebabkan saya sedih, dan apa yang boleh untuk saya hilangkan kesakitan dan kesedihan tersebut ya Rasulullah. Nabi kata tanya, maka ditanya tentang perkara tersebut. Soalan yang riwayat yang ketiga, ya Rasulullah saya nak tanya soalan, tapi saya terhalang untuk tanya ni kerana satu ayat. Saya bimbang termasuk di kalangan orang-orang yang melanggar ayat ini. Apa dia ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a, jangan bertanya tentang sesuatu, in tubda lakum tasu'kum. Jadi jangan bertanya perkara yang menyusahkan, nanti akan menyusahkan kamu. Jadi saya bimbang termasuk di ayat atau soalan yang saya nak tanya nanti, itu soalan yang menyebabkan menyusahkan orang, menyusahkan diri saya sendiri. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Islam tidak larang tanya, tapi dilarang kita bertanya soalan yang tidak berfaedah. Islam tidak larang tanya. Dalam Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak banyak sahabat tanya soalan dalam Quran lah. Di luar daripada Quran, dalam hadis banyak soalan. Tapi dalam Quran tidak banyak. Ada beberapa belah saja soalan. Beza dengan Yahudi. Baru Nabi Musa suruh sembelih lembu, berapa soalan dah keluar. Warna apa lembu tu? Pernah buat kerja ke tak pernah buat kerja lagi? Lembu tu pernah bersama ke tidak? Lembu tu apa ni? Gini. Baru satu benda, soalan ya Allah. Banyak. Soalan ni untuk apa? Untuk inat. Untuk tak mau buat sebenarnya. Itu tujuan dia. Boleh? Beza dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kerana mereka adalah ahlul adab, orang yang beradab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terhalang ya Rasulullah untuk bertanya ni kerana bimbang dengan ayat tersebut, takut saya termasuk di kalangan orang-orang yang dicela. Qala ma huwa ya Muaz, maka Nabi bertanya, apa dia wahai Muaz? Qultu mal amalu alladhi yudkhiluni al-jannah wa yunjini minan nar. Ya Rasulullah tolong maklum kepada saya apa amalan yang menyebabkan saya masuk syurga, menjauhkan saya daripada neraka. Tuan-tuan, berapa minit kita duduk bincang ni, bincang tentang soalan ni. Apa dia ada cerita lagi ni? Ni baru cerita riwayatnya. Riwayat apa yang menyebutkan apa yang menyebabkan saya masuk syurga, itu saja ni. Di sini kata tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu. Kenapa saya baca kitab ni tuan-tuan? Kitab ni yang pertama, faedah dia terus sebutkan faedah secara jelas. Ini kitab ni, Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ni bagus. Kalau dibaca di masjid, di pondok-pondok, karena di dalam kitab ini kandung padanya kunci memahami Arba'in. Di Arba'in bukan kecil tuan-tuan. Arba'in ni yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi ni bukan kecil. Ramai orang kadang-kadang kata, oh Ustaz baca Arba'in saja no? Gitu ya. Pada Arba'in disusun oleh Imam Nawawi, disusun ke semua usul penting dalam agama Allah Ta'ala. Kalau tidak disyarahkan dengan cara yang sepatutnya, maka orang tidak akan memahami hadis-hadis besar dalam kitab-kitab yang lebih besar. Kitab ini kalau difaham dengan baik, Matan Arba'in An-Nawawiyah disyarah dengan baik, maka ini akan membantu kita untuk memahami kitab-kitab hadis yang besar-besar yang lain. Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Al-Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi dan sebagainya. Nanti kita akan mudah untuk faham dengan usul yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kerana nak tulis 42 hadis disusun daripada hadis usul, ini bukan senang tuan-tuan. Ini Imam Nawawi bukan jadi buka-buka orang rasa ni ikut ambil, orang rasa ni ikut kemah ni ambil, bukan gitu. Nawawi bukan korak dan cetakan, bukan dia nak cetak aja kitab. Yang penting sekarang ni saya nak susun, kerana kata beliau ada orang yang susun hadis berkenaan dengan 40 hadis jihad, ada yang susun 40 hadis berkenaan dengan zuhud,
Ada orang yang susun 40 hadis berkenaan dengan menyuruh melakukan kebaikan. Ada hadis 40 hadis berkaitan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Dalam ini saya susun ke semua tiang seri utama dalam agama. Benda apa yang penting ni? Ni 42 ni. Kalau dibahas, disyarah dengan baik, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Tengok di sini kata Imam Al-Jurdani, wa fihi dalilun ala talabil ijazi ma'a husulil faedah wa ala shiddati i'tina'ihi bil 'amali salih wa 'azimi fasahatihi fa innahu awjaz wa ablagh. Walihada hamidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'alatah. Cuba tengok tuan. Di sini dalil menunjukkan bahawa menuntut faedah, menuntut dengan bahasa yang ringkas untuk mendapatkan faedah itu dipuji. Tengok Sayyidina Muaz sebut apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Pendek saja. Wa yub'iduni 'anil nar. Itu soalan pendek, tapi bila tengok kita syarah tadi yang disyarahkan oleh Imam Jurdani, kita faham, masya-Allah, ini penuh dengan adab. Yudkhiluni al-jannah, dia tak minta dengan diri dia, dia minta dengan fadlullah taala, dengan kelebihan Allah taala berikan. Maka Nabi, disebabkan tu Nabi puji. Lepas tu kita tengok macam mana Nabi puji. Qala laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Muaz, kamu tanya soalan yang besar ni. Kalau kita kata dia nak masuk syurga pun. Satu orang lain pun tanya. La. Cara soalnya, bahasa yang digunakan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyebabkan beliau mendapatkan pujian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Dan juga ini menunjukkan bahawa Sayyidina Muaz sangat mengambil berat tentang amal soleh. Dan dia tidak kira dengan amalnya orang lain. Beza dengan sebahagian di kalangan kita yang sibuk tanya tentang orang, diri dia tak tanya. Dia duk sibuk nak tengok orang ni masuk syurga ke neraka, yang dia tak tentu lagi nak masuk syurga ke neraka. Dia bilang dia ni tak masuk syurga dah ni. Dia ni cara gaya ni tak masuk syurga ni. Dia duk tengok ke orang. Awak dia yakin masuk syurga Allah Taala. Patutnya bincang dulu, saya ni masuk syurga ke tidak ni. Tu patutnya. Ini tidak duk tengok ke orang ni. Yang kita ni macam yakin sangat masuk syurga Allah Taala. Allah. Itu yang diberi perhatian oleh Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu. Jadi bila mana disebutkan oleh Nabi qala laqad sa'alta al-lam waqi'atun fi jawabi qasamin mahdzuf wa taqdir wallahi laqad sa'alta. Jadi bila mana Nabi sebut laqad sa'alta, lam tadi apa dia? Waqi' pada jawab lam, pada jawab qasami mahdzuf. Dia letak pada jawab kepada qasam. Ini wallahi yang telah dihazafkan. Seolah-olah Nabi mengatakan laqad sa'alta an 'azimin. Ai wallahi laqad sa'alta an 'azimin. Demi Allah. Ini maksudnya besar. Bila kita baca laqad sahaja, telah bertanya, kamu telah bertanya. Nampak tak apa nak mendalam perkataan tersebut. Tapi difahami oleh para ulama yang memahami lughah. Lam ini adalah jawab kepada qasam yang mahzuf. Apa qasam? Sumpah yang telah dihazafkan dalam hadis. Ini bahasa Arab dia ringkas. Laqad sa'alta an 'azim, ai wallahi laqad sa'alta an 'azim. Demi Allah, soalan kamu ni yang kamu tanya ni besar, wahai Muaz. Masya-Allah. Dalam riwayat yang lain sebut laqad sa'altani. Laqad sa'altani. Demi Allah telah bertanya kamu kepada saya ni soalan yang azim, yang besar. An 'azimin ai an 'amalin 'azimin. Ada hazaf mudhaf. Yani kamu bertanya tentang amal yang azim. Ai muta'assirun li su'ubatihi 'ala nufus. Yaitu kamu bertanya tentang sesuatu yang sangat sukar dilakukan oleh jiwa wa adami wafaiha ghaliban bima yutlabu lah. Dan ini sangat sukar untuk dituntut dan juga dilakukan oleh jiwa manusia. Wa fihi minal wasaili wal maqasidil wajibati wal mandubah wa ajalluha al ikhlas. Lepas tu kata beliau, kerana apa? Kerana nak mendapatkan amal yang memasukkan kita dalam syurga ini benda besar. Dan yang paling besar sekali apa dia? Yang bila Nabi sebut laqad sa'altani an 'azimin, laqad sa'alta an 'azimin. Kamu tanya dengan benda besar ni wahai Muaz. So, amalan apa yang menyebabkan saya dimasukkan ke dalam syurga? Amal ni besar, sukar untuk orang nak buat. Dan kamu tanya soalan yang bagus, tapi sukar. Karena yang paling sukar daripada yang paling tinggi ikhlas. Lepas tu ulama tulis bab ikhlas saja ya. Kalau kita sembang bab ikhlas saja pagi ni habis. Kita pun nak cakap pun kadang tak pun nak ikhlas. Jadi nak sembang bab ikhlas, susah. Sebab tu sampai Nabi pun bila ditanya oleh sahabat, "Mal ikhlas ya Rasulullah?" Ikhlas tu apa ya Rasulullah?
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya kena tanya dulu kepada Sayyidina Jibril. Tanya kepada Sayyidina Jibril pula kata, saya akan tanya dulu kepada Allah. Ini musalsal bisu'ali 'anil ikhlas. Jadi bertanya semua tentang ikhlas. Sampai Sayyidina Jibril tanya kepada Allah, apa dah ikhlas ya Rabb? Maka Allah Ta'ala kata, al-ikhlas sirrun min asrari. Rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Tuan-tuan baca surah Al-Ikhlas? Pernah baca surah Al-Ikhlas? Tak pernah baca, memang jam lah. Tahu surah Al-Ikhlas? Tahu kan? Surah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Betul tak ni? Awak tak angguk ni. Betul kan? Baik, tolong tanya, saya nak tanya ni. Mana ikhlas dalam surah tu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Ada perkataan ikhlas dalam tu? Tak. Tu ikhlas. Al-ikhlas faqdul ikhlas. Ikhlas itu adalah gugurnya ikhlas. Tak ada. Tu surah Ikhlas. Bila dibaca tak ada ikhlas. Nah, azim. Nampak ikhlas dalam tu tak ada. Tak mana ikhlas? Tak nampak. Tu ikhlas. Ikhlas bukan nampak. Kalau doa abang, saya ni ikhlas ni nak tolong tuan ni. Mohon. Saya ikhlas nak tolong tuan. Sebut ikhlas dah awal-awal lagi. Lepas tu kata ulama, al-ikhlas faqdul ikhlas. Ikhlas itu gugur ikhlas. Tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas maksudnya apa dia? Tidak memandang kepada ikhlas yang dia lakukan. Malah lupa dengan ikhlas yang dia buat. Lupa terus dengan amal dia. Maka itu adalah ikhlas. Dia lupa dengan amal. Berapa ramai orang dia buat amal baru ada buka mahat tahfiz, dia sumbang RM10 je, dia ungkit 4 tahun. Ingat sikit, saya bagi dulu. Saya pun pernah sumbang kat tempat ustaz. Kata berapa yang banyak sangat ungkit ni? RM10. Dapatlah resit tu. Hak tu mana ungkit RM10 kalau dia bagi 10 juta aku tak tahu. Kali-kali dengan bumbu mak tahfiz dia korek balik tu. Pergi kopak balik, ambil balik rumah dia. Ikhlas faqdul ikhlas kata ulama. Cuba tengok. Jadi antara yang susah apa dia? Yang susah adalah ikhlas, tuan-tuan. Ikhlas susah. Sebab tu Nabi kata, laqad sa'altani an 'azim atau laqad sa'alta an 'azimin. Ini benda besar wahai Sayyidina Muaz. Karena kamu bukan tanya satu benda saja ni, kamu tanya banyak benda. Cabangnya keluar daripada ikhlas. Ni cabang banyak ni. Ni keluar kitab ni, Tajul Arus. Keluar kitab-kitab tasawuf yang ulama karang. Benda apa amal yang kita lakukan, amal nafs, jiwa kita yang patut kita lakukan, akhlak apa yang patut kita hiasi dalam diri kita, itu semua amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tengok dengan amal tadi tuan-tuan, kita tak sempat nak buat semua. Tak sempat kita. Kalau nak kira dengan ikhlas kita dalam hidup kita berapa puluh tahun, berapa kali kita ikhlas betul dengan Allah taala, dengan amal yang kita lakukan. Susah tuan-tuan. Baik, macam mana nak masuk syurga? Sebab tu jangan mengaku kita masuk dengan diri kita. Kita jangan kata-kata kita buat amal ni kita masuk syurga. Saya duduk main semayang tiap-tiap hari ni saya akan masuk syurga. Nah, ada orang lebih tua daripada kita. Ada orang yang lebih panjang umur daripada kita. 500 tahun, 600 tahun hidup. Ada yang beribadah kepada Allah 1000 tahun. 1000 tahun ibadah saja. Bukan hidup, 1000 tahun ibadah. Kita baru berapa puluh tahun. Macam mana nak masuk syurga, nak lawan dengan kaum yang terdahulu yang mereka ribuan tahun hidup dalam ibadah kepada Allah Ta'ala? Susah. Kalau nak berlawan pada segi umur, nak lawan pada segi masa, susah kita. Tapi kita ini dengan rahmatnya Allah Ta'ala, berkatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh baginda Rasul bahawa kita adalah umat pertama yang akan masuk mengikuti baginda Rasul ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sedang umat lain masuk setelah kita. Mereka lebih dahulu wafat. Mereka lebih dahulu kembali kepada Allah Ta'ala. Tunggu nak masuk syurga ni ribuan tahun. Kalau yang mati zaman Nabi Allah Adam AS, sementara nak tunggu kiamat, jenuh tuan-tuan. Betul tidak? Jenuh. Tu pun nanti bila dah bangkit, kita dulu, dah kita lah sekali masuk dulu. Hak mati dulu kemudian. Kalau ikut dengan apa ni, dengan beratok, mereka dulu sepatutnya. Kita pergi potong. Berkat Nabi SAW. Nabi akan dibawa ke dalam ke pintu syurga Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Laqad ati babal jannati. Aku telah mendatangi. Ati dengan bahasa Arab. Kata ulama, ini beza dengan bahasa ja'a.
Nabi tak kata aji'u babal jannati, saya mendatangi pintu syurga. Tapi Nabi kata ati babal jannah, saya mendatangi. Ati beza dengan ja. Ata beza dengan ja'a dalam bahasa Arab. Ata dengan maksud ja'a bit ta'zim, datang dengan keadaan yang kemuliaan, disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang sambutan tadi? Dari perkataan ati. Mana bahasa ni berbeza. Sebab tu penting mengaji bahasa Arab. Wa innahu ay al-amala al-madhkur, sesungguhnya amal yang disebutkan ini la yasirun ay hayyinun ala man yassarahu Allah taala alaihi, ay sahalahu ladaihi bitaufiqihi wa tahyiati asbabihi lahu. Tengok tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi SAW kata, wahai Muaz, kamu tanya soalan yang besar. Sesungguhnya amal tersebut la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi, amal ini dimudahkan oleh Allah kepada orang yang dimudahkan, dijadikan oleh Allah mudah dengan jalan tersebut. Seorang itu dijadikan oleh Allah ini mudah dengan apa yang Allah jadikan dia. Kita kalau Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bangkit subuh, datang solat berjemaah, melakukan amal kebajikan, maknanya ini adalah kebaikan yang telah Allah Ta'ala lorong kepada kita. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan jalan baik kepada kita. Dan ada orang tidak begitu, dia tidak mudah untuk buat baik, tapi buat jahat mudah. Sebab tu kata Nabi, innahu azim, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Ingat, kita buat amal baik ni kerana dimudahkan oleh Allah. Maksud Allah yang pilih kita untuk buat amal tersebut, dan dimudahkan oleh Allah. Bukan kita yang kita rasa saya ni mungkin sebab tarbiyah yang kuat ni, saya ni waktu sekolah dulu kata dia. Maka kerana tu saya ni rasa boleh buat baik banyak ni. Innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tamam? Jadi Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah Ta'ala membuka pintu hatinya, Allah Ta'ala membantunya untuk melakukan kebajikan. Kenapa? Kerana Allah. Kemudian Nabi SAW menerangkan amal tadi. Apa dia? Apa amal tersebut? Ya Rasulullah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa kamu mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Jadi Nabi sebutkan satu-satu apa dia amal yang memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi menyebutkan jenis-jenis ibadah, dan Nabi menyebutkan yang pertama yang kita sedia maklum, iaitu kewajipan kita, rukun dalam agama Allah Ta'ala, iaitu mengucapkan syahadah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, menunaikan salat, mendirikan membayar zakat, melaksanakan puasa, dan kemudian menunaikan haji. Ma'ruf perkara tersebut. Jadi Nabi nak bagi tambih kepada kita, ini wajib, jangan diabaikan, jangan dimain-mainkan. Sebab ada orang yang kadang-kadang perkara wajib ni dianggap macam sebab ramai orang buat kot. Solat tak qada lagi, dia nak buat solat sunat dah. Satu tempat saya pergi, seorang makcik ni bila saya sebut kata solat wajib, kalau kita tidak tunaikan wajib qada. Wajib qada. Dan dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh untuk tunaikan apa-apa solat sunat selagi mana tidak selesai qada. Kerana ini wajib, ini sunat, maka dahulukan yang wajib, selesai dulu orang qada dulu. So, kalau tarawih, Ustaz, macam mana Ustaz tarawih bulan Ramadan? Saya banyak lagi solat yang saya tak qada. Datang tarawih tapi qada. Mari solat tarawih 20 rakaat, tapi setiap rakaat tu sembahyang qada. Tiap-tiap rakaat main subuh. Qada tu berapa puluh tahun yang tinggal dulu. Subuh 20 rakaat subuh. Tapi mari main tarawih. Tak mau tang selawat, waktu berhenti rehat selawat tu dia selawat sekali. Tak payah duk bagi tahu lah ke orang sebelah, kata tadi saya bukan tarawih, saya main subuh. Lah, terus duk bagi tahu. Dan tak perlu pun angkat doa qunut rakaat kedua. Tak perlu angkat pun. Yang penting qada subuh. Ada seorang makcik ni datang jumpa saya lepas saya bagi kuliah tu. Saya kuliah ni di rumah, buat dengan keluarga dia. Jadi makcik ni mari, dia kata, Ustaz, takkan tak boleh langsung, dia kata. Saya ni minat tahajud, dia kata. Saya dulu ni memanglah zaman-zaman muda dulu, zaman tengok-tengok wayang, dia kata.
Zaman kerja-kerja, zaman huah-huah, dia kata, saya tak buatlah benda-benda tu. Saya terlupa, dia kata. Saya bukan ni, dia kata, tapi saya tinggal semayang ni. Tapi bila dah mari ketua ni, dia kata, saya nak buat tapi banyak sangat Ustaz. Tapi saya ni tak boleh tinggal tahajud Ustaz. Saya tiap malam bangun tahajud. Saya kata kat dia, tukarlah tahajud tu jadi qadha. Waktu bangun tahajud tu, qadha solat tu. Dia kata, takkan tak boleh Ustaz. Dia pujuk saya nak bagi kata boleh. Saya tak bagi 10,000, bagi 10,000 saya kata hang boleh. Itu. Saya kata mana boleh makcik? Tak boleh. Hak ni yang syarak sebut macam tu. Dalam mazhab kita sebut macam tu. Dia kata, boleh lah. Dia tanya depan orang ramai ni. Orang ramai tak boleh lah. Dia teriak tuan-tuan. Menangis. Sampai menangis tu saya pun, Allah, menangis dah makcik ni. Saya kata saya nak buat macam mana? Dalam kitab ulama sebut macam tu. Muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, tak boleh. Buat. Saya kata kita kadang tertipu. Saya kata makcik, kadang kita tertipu ni. Ini wajib, ini sunat. Kita lebih sunat daripada yang wajib. Kita bangun malam untuk bangkit yang sunat, kita tinggal yang wajib yang sepatutnya kita buat. Ganti yang wajib tu. Tak boleh lah ustaz tu, teriak kat Allah. Saya kata apa? Jenis ni jenuh. Semua pakat balik dia mai jumpa saya lagi. Kata ustaz memang tak boleh langsung kau ustaz. Saya kata macam ni lah makcik. Ada dalam mazhab sebenarnya. Memang ada pun. Saya saja tapi orang ramai. Dia orang ramai pula ni, kan? Saya kata ada pandangan dalam mazhab. Tapi pandangan tu bukan muktamad. Boleh seorang tadi melakukan solat sunat selagi mana dia tidak tinggalkan wajib. Dia kena kapuh. Tak kapuh saudara, kena gabung sekali. Wajib kena buat sunat boleh. Itu pandangan lain. Itu pandangan yang tidak muktamad dalam mazhab. Saya kata kalau dah tengok gaya makcik ni nampak teruk sangat ni, kata tak apa, ambil lah pandangan tu. Tapi jangan tinggal yang wajib. Saya kata makcik bangun solat tahajud 2 rakaat, kena qada semayang juga, subuh 2 rakaat. Ataupun asar, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kena qada juga. Tak boleh tahajud saja sepanjang malam tu tinggal solat wajib, tak boleh. Dia kata kalau gitu seronok tu. Oh boleh tak nak? Jadi gitu. Rupanya ada orang yang macam tu. Dia tak nampak yang wajib ni sesuatu kewajipan bagi dia. Dia nampak macam lekeh sangat. Dan dia seronok pula. Seronok dengan yang sunat, terlupa yang wajib. Nah, dia ni lebih kurang apa ni orang panggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk kalut dengan luaran. Kereta ni dia tengok kat luar, dia tak tengok enjin. Orang kalau nak beli kereta tengok enjin, tengok enjin, tengok yang komponen penting dalam kereta tu apa dia, yang rukun dalam kereta ni. Enjin, tayar, steering tu rukun lah tu. Tak, dia tak tengok itu tuan-tuan. Dia duk tengok cat kereta. Cat kereta ni lawa ni. Rupanya tayar tak ada. Tayar tak ada, enjin cabut. Tak pun kereta badan bukan main elok lagi. Enjin daripada negara Zimbabwe contohnya lah. Tak pernah bawa keluar kereta ke negara aku. Tiba-tiba pergi beli kereta tu, gila aku. Ya, ada yang penting kata, yang penting cat dia lawa. Gitu. Boleh. Ini bandingan kepada orang yang suka tengok dengan perhiasan semata-mata, terlupa tengok yang usulnya. Jangan kita jadi begitu, tuan-tuan. Kalau tengok balik yang Nabi sebut ni, Nabi sebut yang mula-mula sekali daripada susah. Nak masuk syurga ni bukan senang. Susah. Apa dia amal dia? Ini yang wajib ni kena buat dulu. Wajib buat dulu, tuan-tuan. Itu dulu. Dan kemudian bila Nabi SAW kata ta'budullah, dan di sini disebut ibadah ini ada 3. Tuan-tuan memang tak akan sempat habis untuk kita khatam hadis ni hari ini. Tak akan habis. Saya baca hadis ni saja. Tentang ibadah saja. Wa tuqimus solah kita berhenti. Saya pun bukan jenis suka sangat kuliah subuh lama-lama, tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun bukan suka sangat pun. Kuliah subuh lama-lama buat apa? Saya pun dari itu datang pun sekejap je kan. Tak lama. Ni dah pukul 7 dah. 5 minit. 7-5 minit kita berhenti. Gitulah, dia kena panggil lain lah lepas tu. Lepas tu tuan-tuan kalau nak lama kuliah maghrib lah. Jangan kuliah subuh. Kuliah subuh saya memang macam tu. Saya pergi kat mana pun kuliah subuh biasanya cepat lah. Kecuali baru ni di atas kapal, atas houseboat tu, jadi naik syekh sikit, panjang sikit. Sampai ustaz-ustaz pun tertidur. Tak gitu Ustaz Tengku. Baik. Jadi darajatul ibadah. Apa dia darajatul ibadah? Jadi disebut tentang ibadah ni. Bila Nabi kata ta'budullah, yakni tuwahiduh, mentauhidkan Allah Ta'ala. So, apa maksud ta'budullah ni? Kenapa kita terjemahkan ta'budullah dengan makna tuwahiduh, jadi mentauhidkan Allah? Buktinya daripada kalam Nabi, la tusyriku bihi syai'a.
Yani ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Maknanya apa dia? Yaitu dengan cara kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dengan maksud kata sebagian ulama ta'budullah, nah, la tusyriku bihi syai'a. La tusyriku bihi syai'a maksudnya apa dia? Ai ta'ti bi anwa'il ibadati hala kaunika mukhlishan lillahi ta'ala. Ai ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, maksudnya kamu melakukan ibadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan kepada Allah, dengan tidak dengan ikhlas sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Karena riya itu adalah syirkun khafi. Karena riya termasuk syirik. Bila Nabi disebut ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, maknanya ibadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas sungguh-sungguh. Jadi la tusyrik maknanya berikhlas. Jadi apa ibadah? Ibadah ada 3 jenis, tuan-tuan. Ada 3 darajah. Al-ula an ya'tiya biha tama'an fis sawab wa haraban minal iqab. Ini yang pertama, orang yang melakukan ibadah kerana nak pahala. Ramai di kalangan kita macam tu. Kenapa baca doa akhir tahun, awal tahun, begini. Antara amalan para ulama pada hari awal Muharram ni, tuan-tuan, apa dia amalan yang dilakukan oleh sebahagian ulama? Antaranya amalan yang dilakukan oleh Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada awal bulan Muharram ni, beliau akan beri minum susu kepada para murid beliau. Kita pun boleh buat macam tu. Pagi ni, kalau boleh beli susu, bagi ke anak-anak cucu kita. Kita pun minum sekali lah, bagi. Jangan dia yang minum, kita doa kita kemarah. Kita pun minum sekali susu, dengan harapan moga-moga bersih. Tahun kita ini diberikan kebersihan sebersih susu, seputih susu, insya-Allah. Ini tafaulan. Tafaul maksudnya optimis dengan perkara yang baik. Jadi hari ini kalau sempat, sebelum maghrib nanti akak beli susu, bakal minum susu apa semua sekali. Dan ini sunnah Rasulullah. Dan baca doa minum susu apa dia? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Doa begitu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkati aku padanya dan kemudian tambahkan lagi aku dengannya. Tambah dengan barakah tersebut. Minum susu pada hari ini, insya-Allah. Hak tak minum susu macam mana, ustaz? Tak apalah. Minum air soya. Warna putih. Minum susu lah kalau boleh lah. Kalau tak boleh, minum sikit. Jadi tak boleh, saya alergik, ustaz. Tak apalah. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam kalau ada. Kalau air zam-zam pun alergik, saya tak tahulah. Ini orang ke lembu ni, ingat? Kena minum juga sikit, ambil barakah. Moga-moga akan barakah tahun kita ni, insya-Allah taala. Niat dengan baik, moga-moga Allah taala jadikan tahun ini tahun yang terbaik, insya-Allah, untuk kita bertemu dengan Allah taala. Jadi ada orang yang buat amal tama'an fis thawab, dia nak pahala. Wa haraban minal iqab, kerana nak jauhkan diri daripada iqab. Ini satu. Yang kedua, darajah yang kedua, an ya'tiya biha liyatasharrafa bi'ibadati khaliqih wa yatalazzaza bi ta'atih. Dia buat untuk kerana apa? Kerana rasa mulia dapat melakukan ibadah kepada Tuhan yang menciptakan, dan juga dia rasa lazat dengan taat yang dia lakukan. Ini peringkat kedua. Dia rasa dia rasa terhormat bila mana dipilih oleh Allah untuk beribadah kepada Allah taala. Jadi kita kalau boleh sembahyang subuh berjemaah, kita akan rasa macam mana waktu tu? Alhamdulillah, pagi ni bangkit juga saya, hidup lagi. Kemudian Allah pilih pula untuk main solat jemaah. Sujud kepada Allah pada awal hari, yang dia buat apa dia? Sujud dulu kepada Allah Ta'ala. Awal hari yang dia lakukan adalah dengan Allah Ta'ala dulu, tidak dengan yang lain. Tuan-tuan, tidak ada orang yang nak terima kita lepas subuh, tuan-tuan. Waktu subuh mana ada orang nak terima kita sebagai tetamu? Kalau orang mai waktu tu, kita geram. Apa mai pagi-pagi macam ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima hamba dia 5 waktu sehari. Kalau sultan kata lepas ni esok pagi lepas subuh, sebelum subuh mari rumah, dia kata. Kita sembang panjang sikit, dia kata. Boleh tu. Kita akan main sebelum subuh lagi sampai dah. Sebab ni sultan nak sembang dengan kita, raja nak sembang dengan kita. Ini Allah buka pintu pada kita daripada sebelum subuh lagi. Setiap masa hamba bangun, Allah Ta'ala akan mendengar doa-doanya kita, diperkenankan doa-doanya kita. Dan tidak ada hamba yang berdoa melainkan doanya tadi telah dekat dengan mustajab. Kerana kita tak semuanya diberikan taufik untuk berdoa. Bukan semua orang duduk setiap 24 jam doa. Kita kadang-kadang duduk dalam kereta tengah duduk jam. Ada jam ke kot ni? Ada jam juga, sikit-sikit lah kan?
Kalau kau belah Kuala Lumpur ke balik kerja, nak pergi kerja, jam. Tengah jam jalan tu duduk, orang kata duduk tension ni, tiba-tiba terlintas dalam kepala nak berdoa. Kata para ulama, ketika mana lintas dalam kepala kita nak berdoa tu maksudnya tahu dah. Pintu langit telah terbuka pada ketika tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, kerana langit adalah tempat disimpannya khazanah dunia, khazanah doa-doanya kita. Bukan kita doa di langit mana Allah Ta'ala duduk di langit. Ni otak tak apa nak center elok. Oh, doa di langit, Allah duduk di langit. Angkat tangan ke langit, Allah duduk di langit. Aku mana? Kalau angkat tangan ke langit, Allah duduk di langit. Habis itu sujud kenapa ke bumi? Kenapa tak melentang Nah, awak tak duduk menerak dah melentang lah sana. Melentang gitu, sujud ke atas. Awak kita sujud gitu. Awak tak sujud gitu. Allah Ta'ala duduk di bawah tanah pula dah. Ini otak orang yang dia orang panggil pada fikir logik, rupanya dia tak logik. Nah, Allah tidak bertempat. Nah, Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, lepas tu duk guna qiyas ma'al farid. Qiyas al-qadim ma'al hadis. Disamakan Allah Ta'ala dengan kita. Tak boleh ke? Kita pun ada rumah, takkan Allah Ta'ala tak ada tempat duduk. Pokok tu lah dah. Dia fikir kalau macam ni tuan-tuan letih. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Baik, last yang ketiga apa dia? An ya'tiya biha haya'an min Allah wa imtithalan li amri. Dia melakukan ibadah kerana malu kepada Allah Ta'ala. Malu kepada Allah. Bukan kerana dipaksa, tapi kerana malu. Allah. Wa ta'diyatan li syukrih, dan juga untuk melaksanakan kesyukurannya kepada Allah. Wa yara nafsahu muqassira, dan memandang dirinya ni penuh dengan kekurangan. Wa yakunu qalbuhu ma'a dhalika khaifa. Pun begitu, hatinya dalam keadaan takut pada waktu tersebut. Walaupun dia solat, walaupun dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala tadi dalam keadaan dia ingin bersyukur dengan nikmatnya Allah, dan dia malu dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan, tapi dia tidak mampu untuk nak membalas kembali. Dan Allah pun tak minta untuk balas. Sebab tu kita katakan, bila mana Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan manusia dan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Nah, salah kalau terjemah tu. Kalau untuk beribadah maknanya lam tadi lam lil gharad. Lam lil gharad, maksudnya lam lil illah, kata ulama. Lam kalau kita gunakan lil illah atau lil gharad, maknanya salah. Salah akan jadi apa? Seolah-olah Allah Ta'ala buat kita ni untuk ibadah kepada dia. Ada khata. Ini salah. Kenapa tidak ada adab dengan Allah? Seolah-olah Allah Ta'ala buat ini kerana ilahnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. La, kata ulama, lam ini lam lisayrurah. Lam sayrurah maksud dia apa dia? Liyasira anta min ibadillahi subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan kamu, Allah Ta'ala menjadikan jin, menciptakan jin dan manusia, liyasira ya'budullah, maksudnya untuk menyebabkan dia melakukan ibadah pada waktu tersebut. Bukan untuk beribadah. Untuk beribadah maksudnya solat dibuat ni untuk Allah. Untuk maksudnya Allah Ta'ala buat ni semata-mata, kalau kata tak buat kita ni, kalau tak ada orang nak ibadah kepada Allah Ta'ala, maksud Allah Ta'ala akan jadi lekeh kalau Allah Ta'ala tak buat kita ni. Allah Ta'ala tak buat kita pun tak ada apa. Allah Ta'ala kalau tak buat kita pun tak ada masalah apa. Tapi Allah Ta'ala buat tadi kerana kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, untuk mengenalkan kita ini kepada penciptanya, dan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini a'lal maratib. Yang ini, yang ketiga ini a'lal maratib. Betul, ada ulama menyebutkan ibadah ni ada 3 jenis. Ada yang orang ni ibadahnya adalah hamba, dia buat kerana dia takut dengan arahan daripada Tuhan dia, ataupun dia takut dengan ancaman Tuhan dia. Yang kedua, ibadah saudagar. Saudagar ni kalau dia buat, dia kena ada untung. Dia tengok dulu untung rugi. Kalau untung buat, kalau tak untung tinggal. Kita tak boleh buat lah. Lepas tu dia akan tanya dulu, kalau buat ni dapat apa Ustaz? Agak-agak. Jadi Nabi raikan semua. Nabi meraihkan semua. Pun ada amalan yang Nabi sebut pahala dia begini. Karena meraihkan sebahagian hamba yang mana dalam hatinya ini seperti saudagar. Yang ketiga, amal ahli merdeka. Orang yang merdeka ni dia tidak akan tanya apa-apa. Seperti mana ibu bapa kita bagi kepada kita sumbangan duit dan sebagainya kepada kita, dan dia tak pernah tanya, dan kadang-kadang tak pernah minta pun. Kalau dia nak kira, tuan-tuan, dia akan tulis dalam buku audit dia. Hari ni bagi RM4 kat anak dia, hari ni RM4 bagi, lepas tu pergi Mesir pula dapat RM4 pula, gini. Kira cukup dah umur dia, anak dia boleh kerja sendiri, dia akan bawa keluar balik bil. Ni dulu ni yang empak dia keluar boleh. Ni lah banyak ni, tak banyak mana pun.
Kakak 2 juta ya, dia kata. Maksudnya kalau duit ni kalau aku tak bagi kat mu, dia kata, aku boleh buat rumah banglo 3 biji, dia kata. Nah, tapi disebabkan mu ada, adik lagi ada 2 orang, 4 juta lah. Nah, kalau 3 orang 6 juta, kaya pak dia. Kalau kata pak dia bawa keluar bil, jenuh. Anak-anak jenuh mikir nak bayar balik. PTPTN lagi. Hak tu lagi nak kena bayar. Kalau dia fikir nak buat macam tu. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah? Tak pernah tanya langsung. Masalah bila keluar duit beli di pasar raya, tak pernah tulis bawa keluar banyak mana. Beli je. Yang penting anak-anak. Dan tak pernah tanya balik. Nah, mana hari tu yang aku bagi badan, kenapa tak bayar balik? Tak pernah tanya. Kenapa ni? Dalil ikhlas. Dalil kasih. Begini orang yang merdeka. Dia takkan melakukan tadi kerana ada sesuatu. Dia akan dapat balik sesuatu. Tak. Kerana kasih. Atau kerana hub, kerana kasih ini akan melebihi segala-galanya. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah, yang mengamalkan dengan ilmunya, dan diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu, diberikan kebaikan dan didekatkan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.